Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, sesiapa yang tiada menaruh rasa kasih sayang pada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati orang-orang mulia yang layak untuk dihormati. Maka yang sama-sama kita muliakan, insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini, menjauhi kejahilan, mendekati ketaatan. Tidak mungkin orang akan taat kalau dia jahil. Itu sudah hukum pasti. Jauh daripada jahil baru dia boleh taat. Membina masjid sebesar ini suatu ketaatan yang luar biasa. Sebab ibadah dibagi kepada dua. Satu ibadah badani. Tadi kita sembahyang, itu ibadah badan. Allahu Akbar. Membaca Al-Quran, ibadah badan. Berzikir, ibadah badan. Berdoa, ibadah badan. Semua orang boleh beribadah badan. Tapi manakala diajak beribadah harta, berat. Membina masjid, ibadah harta, ketaatan yang besar, luar biasa. Mana mungkin orang sanggup mampu membina sebesar ibadah harta ini taat bila dia jahil. Oleh sebab itu, orang yang jahil tidak akan mungkin taat. Maka tajuk malam ini, Masya Allah, tentulah orang yang memberi tajuk ini mendapatkan ilham. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Kerana ia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tiada mampu taat sebab dia jahil akan agama ini. Bila saya serahkan harta saya dapat apa? Di dunia ini apakah kembali harta yang hilang ini? Jahil menyebabkan dia menjadi bakhil. Tapi bila dia alim, dia hilangkan kejahilannya, maka dia yakin pada janji Allah. Man bana masjidan, sesiapa sahaja yang membina masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibina Allah baginya satu istana besar di dalam surga. Hilanglah jahilnya, datanglah ilmu, maka dia pun dekat kepada ketaatan. Jahil taat, jauh daripada jahil pasti taat. Bila kita nampak ada orang tak taat, pasti jahil. Oleh sebab itu, umat yang tidak taat itu disebut dengan umat jahiliyah. Ada satu buku ditulis oleh Muhammad Qutb, adik kandung daripada Sayyid Qutb, Jahiliyah Qarnil Ishrin, jahil abad 20. Mana mungkin ada jahiliyah lagi sekarang? Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, menjadi Nabi dan Rasul, hijrah, tak ada jahiliyah. Tapi ternyata sifat-sifat jahiliyah ada. Maka dihilangkan dengan ilmu. Malam ini kita berkumpul di tempat paling baik, masjid, bersama orang paling baik, ulama kita banyak, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, ahli qiraat Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Orang yang paling baik, orang yang mengajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Qiraat-qiraat itu ada dalam kepala mereka. Malam ni kita duduk bersama tuan-tuan guru di majlis yang paling baik, mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita pula yang mestinya malam cuti duduk di rumah menonton televisyen, kemudian pula sembang-sembang, tapi malam ini Masya Allah mereka hadir di majlis ini, duduk pada saf awal. Mudah-mudahan mereka dijauhkan daripada kejahilan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah itu orang boleh bicarakan, siapa saja boleh mengeluarkan la ilaha illallah dari mulutnya, tapi ilmunya dia tidak ada. Maka sebelum la ilaha illallah itu apa kata dalam firman Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Berilmu tentang la ilaha illallah. Itulah mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala perang Badar tahun kedua Hijrah, banyaklah tawanan-tawanan perang dari kalangan kafir Quraisy. Mereka ingin bayar. Nabi Muhammad dalam keadaan susah, miskin bersama para sahabat, tinggal harta benda di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah sehelai sebadan kain untuk sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa tawaran orang kafir Quraisy? Kami akan tebus dengan wang, kami akan bayar saudara kami itu. Nabi tak terima. Bawalah uang kamu, cukup mengajarkan 10 anak Madinah tulis baca. Ajar mereka tulis, ajar mereka baca, maka hamba sahaya, maka ini akan bebas merdeka, tawanan-tawanan perang akan dilepas. Maka agama yang memerangi kebodohan, kejahilan adalah agama Islam. Oleh sebab itu siapa saja yang keluar rumah untuk meninggalkan kejahilan, apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari mula sebelum azan maghrib sudah duduk, sampai azan isya kita tetap duduk, sampai pukul 9 kita tazkirah. Lepas daripada pukul 9 kita akan jawab soal jawab. Ini semua bernilai jihad fisabilillah, menjauhkan kita daripada kejahilan-kejahilan. Tapi bila ada orang berkata, ramai tadi di masjid, itu sudah menunjukkan bahawa menuntut ilmu kita sudah membuahkan hasil. Belum. Ini hanya jalan saja. Buah daripada ilmu malam ini, bila kita tinggalkan kejahilan, kita dekat kepada ketaatan. Bila lepas dari kajian malam ini, maka sembahyang berjamaah lebih ramai, makin banyak orang ke masjid, maka orang sudah meninggalkan kejahilan, mendekat kepada ketaatan. Bila sebelum mengaji bakhil, pelit, setelah mengaji menjadi orang yang karim, jawad, pemurah, maka dia sudah meninggalkan kejahilan, dia sudah dekat kepada ketaatan. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Apa ni? Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang bila dia tak tahu, dia akan musuhi itu. Alladzina yuqimuna as-salah. Apa yang kau baca ni? Dia tak akan taat. Sebab apa? Dia tidak tahu ini ilmu. Alhamdulillah, di masjid ini, di majlis tadi, saya berjumpa dengan datuk-datuk, dengan para ulama, dengan para syekh, para imam kita. Dari mana belajar? Dari Kahirah. Di mana? Di Syubra. Belajar apa? Qiraat. Suatu ilmu yang amat sangat sulit dan susah. Mesti hafaz Al-Quran. Saya cuma tahu satu saja. Qiraat Hafs an Asim.
Sementara saudara-saudara kita tahu qiraat Qumbul, Ibnu Katsir, Warsh, maka mereka ini di dalam kepala mereka semua. Bila orang tak tahu, dia persalahkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa ni? Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang bila dia tak tahu, dia akan musuhi itu. Alladzina yuqimuna as-salah. Apa yang kau baca ni? Dia tak akan taat. Sebab apa? Dia tidak tahu ini ilmu. Tapi di Malaysia, alhamdulillah, pelajar-pelajar penuntut ilmu belajar ke Syumra, maka dia pun menjadi alim. Faham dia Al-Quran, faham makna bunyinya. Ini semua huruf-huruf Arab ini tidak ada dalam huruf bahasa Melayu. Ada huruf Tha, ada huruf Wa, ada huruf A, ada bunyi Qa, ada Ta, ada Jim, ada Za, La, Wa. Itu tak ada dalam bahasa Melayu. Orang Melayu kalau salah-salah sikit dia tak berdosa. Tapi baca Quran bila tak tepat, maka rubbatalil Quran. Berapa banyak orang baca Quran wal Quranu yal'anu, dilaknat oleh Quran. Mengapa dia dilaknat Quran? Sebab bacaan tak betul. Maka ada pula orang berkata, alhamdulillah Ustaz Somad, saya ni tak pernah salah baca Quran. Mengapa tak salah? Memang tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah tapi mencoba daripada tak pernah salah kerana tak pernah mencoba membaca. Maka kita baca, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dikata satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amthaliha. Setiap huruf akan dibalas 10 kebajikan. Maka alif lam mim tidak 3 huruf. Alif lam mim 1, 10, 20, 30. Alif lam mim. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Alhamdulillah, hari ini negeri 9, kemana mata memandang, kita pandang pondok tahfiz Quran. Ustaz Somad, ini anak kami tahfiz Quran. Ustaz Somad, ini kemanakan kami, dia dah hafaz Quran. Berapa juzuk? 7 juzuk. Umur baru 12 tahun, 10 tahun, sudah 7 juzuk. Masya Allah. Bapanya berapa? Tak ada. Sebab orang tua ni nak balaskan sakit hati dia. Dulu aku ni jahil. Dulu aku ni tak boleh baca Quran. Dulu saya ni tak faham agama Islam. Saya sakit hati. Maka hari ni saya balaskan anak saya mesti tahfiz Quran. Itu orang tua berakal. Tapi setengah orang tua ada pula. Aku ni dulu ustaz tak faham agama. Maka anak aku mesti lebih jahil daripada aku. Na'udzubillah. Yang akan kita tinggalkan bila kita mati, inilah dia. Yang lain, harta tak bermakna. Tanah sejauh mata memandang. Kereta yang mahal, tinggal semuanya. Mana yang tetap kekal? Waladun salihun yad'ulah. Anak saleh, bangun dia tengah-tengah malam, dia ambil wuduk, usalli sunnat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia baca Quran dalam tahajudnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang tak didapatkan oleh mereka yang jahil. Untuk apa anak saya belajar tahfiz Quran? Bila dia hafal Quran, dia nak buat apa? Dia nak makan apa? Dia nak kerja apa? Yang ada dalam pikirannya makan, kerja. Apa kata Buya Hamka? Bila orang berpikir makan, kera pun makan.
Allah sengaja jauhkan otak dengan perut. Ada paling tidak 3 jengkal. 1, 2, 3. Supaya orang tidak berpikir makan. Makan di sini, otak di sini. Bila ada orang menyatu otaknya dengan perutnya, itu namanya udang. Maka disebut otak udang. Bila anak-anak ni hafaz Quran, dia boleh jadi doktor. Dia boleh jadi dalam dunia engineer. Dia boleh jadi apapun. Berapa banyak itu. Rais Jam'iyatul Qurra' wal Hufaz Mesir. Hafaz Quran. Faham qiraat. Syekh Nu'aina. Tapi dia juga doktor. Dia ahli dalam perubatan. Dia orang yang hebat. Otak dia cerdas. Bahkan sudah diadakan percubaan di negeri-negeri maju bahawa otak manusia yang menghafaz Quran, membaca Quran jauh lebih smart untuk menangkap pelajaran-pelajaran. Maka dibekali ini, maka ada istilah yang disebut dengan the golden age, usia emas, keemasan. Dia boleh menangkap. Maka disuruh anak-anak sembahyang umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah. Suruh anak kamu sembahyang. Wahum abna'us sab'ah, umur 7 tahun. Sebab 6 tahun dah ada Quran di kepala dia. Pondok tahfiz Quran. Bila masuk kemari, hafaz 30 juzuk. Banyak orang tua yang ragu. Iya ke bila anak saya masuk sini boleh 30 juzuk? Ya. Ini InsyaAllah 30. Bila tak dapat 30, InsyaAllah juzuk 30 ada. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang ingin dapat dunia, awim mar'atin yang kihuha, atau sekatakat menikah dengan perempuan saja, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah pentingnya kita berfikir baik, berbuat baik. Jauhi kejahilan, maka insya-Allah dekat kepada ketaatan. Dah lama kami nak rosakkan kepala orang Islam, tapi tak rosak juga. Kami buat ini supaya mereka lalai daripada Allah. Tapi budak-budak kecil kenal ustaz daripada ini. Tuan-tuan yang anaknya dah tahfiz Quran, yang hafaz Quran, alhamdulillah. Sudah hafaz, masih juga belum mengulang. InsyaAllah kita bagi dia semangat. Anak saya baru setakat membaca saja, alhamdulillah. Ini sudah mula kenal huruf, alhamdulillah. Huruf pun tak kenal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita nak bawa mereka ke jalan Allah, ini dunia ni amanah. Anak-anak ni kita akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu akan ditanya. Ar-ra'iyatih. Anak-anak. Bila akhir last kali kamu suruh anak kamu mengaji, baca Quran? Baca. Kita masih ingat bagaimana dulu tahun-tahun 60-an, 70-an. Orang di kampung-kampung budak Melayu di tepi sungai pergi ke rumah tok guru mengaji, membawa Quran. Kecil-kecil lagi, belum ada lampu elektrik ini lagi, masih membawa buluh yang diberi kain sumbu, pergi ke rumah guru mengaji. Kaji tak dapat, bulu hidung hitam. Sebab asap masuk ke dalam. Tapi ternyata barakah itu yang dapat sampai hari. Tazkirah Ustaz Abdul Somad ini akan hilang. Lepas tazkirah habis. Tapi malam ni alhamdulillah dirakamkan. Berapa banyak orang yang tak boleh ke masjid malam ini tapi dia boleh dengar. Dia boleh pandang, dia boleh tengok, dia boleh. Kenapa tuan-tuan ni ramai? Padahal saya baru pertama kali, first time datang ni bagi tazkirah ke Negeri Sembilan. Kenapa banyak orang Negeri Sembilan kenal dengan Ustaz Somad? Kerana orang kafir tadi juga. Siapa dia? YouTube.com. Mereka pun sekarang ni sedang
pening kepala. Apa sebab? Dah lama kami nak rosakkan kepala orang Islam, tapi tak rosak juga. Kami buat ini supaya mereka lalai daripada Allah. Tapi budak-budak kecil kenal ustaz daripada ini. Ini internet ni macam pisau. Pisau ni bermata dua. Bila kita pakai ke bawah, insya-Allah dia tolong kita. Tapi bila kita pakai ke atas, dia akan potong urat nadi, dia akan potong leher kita. Maka dia alat. Dulu ada orang yang haramkan televisyen. Televisyen ni haram. Tapi ternyata bila kita pakai untuk yang baik, tengok yang baik. Maka jauhi kejahilan, dekatkan diri pada ketaatan. Kami, ni tuan-tuan guru, datuk-datuk, mereka belajar dulu bukan dekat. Dari Kuala Lumpur ke Jordan. Transit. Lepas daripada Jordan, pergi Kahirah. Lepas daripada Kahirah, ada pula yang lanjut terus PhD ke macam-macam tempat. Barulah balik ke Negeri Sembilan, balik ke Kuala Lumpur, balik ke Terengganu. Mereka tuntut ilmu jauh. Maka kita sekarang, saya belajar ke Kahirah tahun 1998 sampai 2002. Lepas itu teruskan pelajaran ke Maghribi. Budak-budak Malaysia balik, tiap-tiap tahun balik, tiap-tiap tahun balik. 4 tahun tak balik. Sampai dalam fikiran saya, macam dibuang saya jauh-jauh. Jangan-jangan ini bukan anak kandung. Tapi rupanya sekarang barulah. Apa kata pepatah orang-orang tua? Sayang anak tinggal-tinggalkan. Sayang anak pukul-pukulkan. Bukan kita tinggalkan kita sebab benci, tidak. Tapi kita sayangkan dia. Lebih baik sekarang meleleh air mata kerana rindu sebab dia jauh. Di mana anak tuan? Di Kahirah. Bulan Ogos yang lalu, saya pergi ke Kahirah. 200 km daripada Kahirah, saya sampai ke Alexandria, Iskandaria. Pergi ke rumah sahabat saya. Namanya Ustaz Luqman. Makan, tidur rumah Ustaz Luqman. Ada budak 2 kecil. Saya tanya, budak ni kenapa dia tak cakap kita? Dia cakap Malaysia. Memanglah ini budak dari Malaysia. Budak kecil dari Malaysia, umur 12 tahun, 15 tahun. Dikirim orang tua dia ke Iskandaria untuk belajar. Saya tanya, Ustaz Luqman pernah tak jumpa dengan ibu bapa anak 2 ni? Tidak pernah. Jadi macam mana boleh? Melalui handphone saja. Saya tinggalkan anak saya, belajar di Iskandaria, belajar agama Islam, belajar. Lebih baik menangis air mata menetes kerana rindu sekarang, tapi nanti akan menuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai masa akan datang. Nanti bila dia dah umur 20, 25 tahun, masa itu penyesalan tiada berguna. Menangis air mata darah. Sebab apa? Sebab dia dah kena dadah. Sebab dia dah kena zina. Tapi apa kata orang Arab? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Masa yang lalu tak lagi boleh